Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So seperti yang saya janjikan, hari ini dalam video ni saya akan bawa anda ke Genting Highland bersama Pro 2 Ativa saya. Okay, mungkin anda pernah tengok video-video daripada pemandu profesional bawa Ativa ke atas Genting Highland macam YS Kong, dan juga banyaklah YouTuber lain kan. So yang ni versi saya secara pemandu yang ada lesen memandu tapi tak adalah pro sangat So biasa-biasa saja. So trip ni dilakukan pada hujung minggu baru-baru ni masih fresh lagi. So perjalanan ni ambil masa dalam lebih kurang 25 minit dah daripada bawah tu. Bila kita dah exit Genting Highlands, ada satu checkpoint lah. Daripada situ saya start recording yang awal-awal video tadi. So alhamdulillah cuaca agak gerimis lah masa tu, masa saya naik ni. Okey lah tapi masa turun memang sangat lebat hujan. Anda akan tengok pada video yang kedua lah. Saya tak sempat nak muatkan dalam ni sebab ramai yang nak tengok video ni daripada awal sampai puncak lah. So video ni agak panjang juga, dalam 25 ke 26 minit macam tu. Tapi saya nak potong sebab ada banyak part-part yang menarik lah, yang saya rasa agak adventure juga masa mendaki lah, cornering dan semuanya. So daripada RNR Seremban saya dah isi penuh full tank. Apa yang saya dapati daripada awal naik ke puncak tu sampai saya dah turun, dah sampai ke KL masih lagi full tank. Biasalah Ativa ni dia bila isi full tank kan, so first bar tu nak hilang tu lambat sangat. Lebih kurang 150 km baru dia akan hilang satu bar yang pertama So trip ni saya seorang je. Pada mulanya abang saya nak ikut tapi dia tak jadi. Tapi dia ada tolong saya untuk shoot Myvi facelift kan. Itulah, saya tak ada barang pun kat dalam, so rasa ringan. Tapi saya tak pasti sebab tu ataupun memang Ativa ni dia cukup bertenaga untuk mendaki, sebab dia ada turbo kan. So dulu saya masa guna kereta lama saya tak boleh gunakan fast lane ni sebab dia akan lambat. Saya gunakan yang lane sebelah kiri. Tapi kali ni alhamdulillah saya boleh gunakan lane yang laju ni tanpa sebarang masalah. Tak adalah bunyi mengaum sangat dia mungkin bunyi enjin tu nyaring, tapi tak adalah struggle macam dulu So kelajuan maksimum yang saya perasan dan saya ingat lebih kurang dalam 65 km sejam hingga ke bawah lah. Tak adalah laju sangat. Nampak macam laju sebenarnya tidak. Mungkin pak kereta lain perlahan, sengaja perlahan ataupun dia punya kejas berhati-hatilah. Dari segi RPM pula masa mendaki dia tak sampai 4. Saya perhatikan dalam 3,200, 3,500 paling tinggi lah. Dan saya tak tekan full throttle Saya ada lagi. Alhamdulillah juga tak ada bau hangit tu. Okay, alhamdulillah saya dah tak ada bau hangit. Sebelum ni memang saya ada beritahu kan ada bau hangit bila mendaki ataupun laju. Tapi untuk mendaki ke Genting Highland ni tak ada bau hangit. Alhamdulillah.
Okay, satu lagi yang saya rasa seronok memandu Ativa masa mendaki Genting Highland ni sebab dia punya steering, handling dia saya rasa agak bagus Ativa ni. Mungkin boleh compare dengan kereta saya sebelum ni lah kan. So dia agak ringan dan tapi tak terlalu ringan. Dia agak memang okey lah, bersesuaian, balance. Dan dia punya turning radius yang saya sebut sebelum ni sangat membantu, especially bila corner yang agak tajam. Nanti anda akan lihat ada corner yang tajam dan menaik terus. Okay, siapa nak pergi Genting dia tahulah kan, corner-corner yang tajam tu kan. So Ativa boleh handle dia dengan baik sekali. Tapi tak ada skidding sebab saya tak laju. So tentang pemilihan gear juga, saya majority saya menggunakan slope mode, S mode, sebab banyak sangat corner, sloping, up and down semua tu. So saya gunakan S mode. Ada jugalah saya rasa dalam 10% juga D, kebanyakannya S mode. Dan satu lagi faktor kemungkinan lah, DNGA, platform DNGA yang dibangunkan oleh Daihatsu dan Toyota ni, rasa balance berat badan Ativa ni. Sebenarnya Ativa ni tak berat sangat kan, tapi dia masa kita memandu atau mengawal dalam keadaan-keadaan tertentu rasa macam kereta ni kereta berat. Saya dah sebut sebelum ni, dia SUV yang balance lah bagi saya. Dan saya perhatikan jalan raya ke Genting Highland ni sentiasa diperbaiki, tak adalah lubang-lubang yang banyak dan agak luas lah bagi saya. Makin lama ni makin luas dan sentiasa di maintain dengan baik jalan ni. Itu tahniah kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab lah. So mungkin anda ada dengar bunyi bising sikit, itu adalah phone holder saya yang tak berapa ketat. Saya tak tahu nak buat macam mana, so dia ada bunyi juga. So harap dia tak mengganggu lah. Dan sebenarnya tak banyak kenderaan yang menaik ke Genting Highland ni pada masa saya pergi ni. Yalah, mungkin sebab theme park tak dibuka sepenuhnya. Saya tak pasti lah sama ada dia memang dah buka ataupun tidak, sebab saya tak pergi bahagian theme park tu. Tapi saya ada masuk ke dalam hotel tu untuk pergi ke tandas dan nampak macam masih belum buka lah yang indoor tu. Mungkin ada bahagian-bahagian tertentu saja yang dibuka. Tapi cable car memang berfungsi.
Nanti ada satu kereta Beza saya tak tahu versi yang mana, tapi memang agak laju dan powerful juga. Dia potong kiri saya dan terus naik atas. Saya tak jumpa dia lagi selepas tu. Genting Premier Outlet sebelah kiri tu, dan kalau anda nak naik cable car juga, anda kena naik daripada situ. Depan GPO tu ada satu stesen Skyway, tak silap saya. Mungkin saya boleh juga beri sedikit pandangan kalau kita nak naik ke Genting Highland ni. Kalau boleh kita adjust dulu seat kita supaya dalam kedudukan yang paling selesa untuk kita memandu sebab banyak cornering, banyak menurun, banyak menaik so kalau kita tak selesa so akan mengganggu pemanduan kita lah. Dan sebenarnya banyak kawasan di tepi jalan tu yang boleh berhenti yang selamat untuk diberhenti. So anda boleh betulkan kedudukan lah kalau tak sesuai. Okay, saya jarang pergi ke Genting Highland ni. So kali terakhir pun saya pergi masa mari kita lama saya Alza dulu. Tapi inilah kali pertama yang saya pergi dengan begitu mudah sekali. Saya rasa macam jalan biasa saja. So tak ada struggle sangat. Walaupun dah dekat sampai puncak tu, biasanya kan dia agak stiff sikit. Yang tu pun dia boleh handle dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, steering dia sangat bagus bagi saya. Saya tak tahulah apa term yang terbaik untuk explain tentang steering ni dan handling ni, tapi saya rasa agak selesa dan tak teragak-agak lah. Saya rasa confident je, tapi janganlah overconfident. Anda janganlah terlalu laju. Saya nasihatkan janganlah racing. Sebab saya nampak juga ada beberapa kereta yang terbabas di bahagian tengah tu, tak salah Honda Jazz. So itulah berhati-hati bila naik ataupun turun. Pastikan anda berada di tengah-tengah lane lah, jangan terlebih ataupun tersasar. Sebab tu kita ada lane departure warning, lane departure prevention. Alhamdulillah cuaca pun elok, jalan tak licin masa naik lah. Masa turun je sangat
lebat hujan. So anda akan tengok nanti mungkin video yang bahagian kedua nantilah. Saya akan buat video lain untuk turun. Anda sendiri lihat bagaimana saya memandu ni dengan tenang dan mudah, dan nampak beberapa kereta yang saya dapat dahului. Bukan mereka tak laju, tapi mungkin dengan kerajaan semasa saya itu, saya mendahului mereka mungkin sebab confident dengan grip, tayar dan steering, handling yang baik kan. So memudahkan pemanduan saya ke puncak lah. So saya selalu memerhatikan RPM supaya dia tidak terlalu tinggi lah. So paling tinggi saya tengok dalam 3.2 macam tu. 3.5 saya tak pasti, tapi dah 3 lebih sedikit, tapi tak sampai pun 4 Berdasarkan video-video sebelum ni, ramai juga yang concern tentang RPM. Tak adakah tinggi sangat kalau gunakan slope mode kan? So saya record sikit, saya nampak, dan saya juga perhatikan tentang RPM ni. So memang dia tak sampai lah terlalu tinggi, tak sampai 5, dia antara 3 dengan 4 lah kalau paling tinggi pun So bila menurun, of course dia akan turun lah. Yang anda dengar bunyi tu sebenarnya bukan lane departure warning, tapi ialah pre-collision warning sebab anda nampak ada batu tu yang divider tu kan. So dia measure lah jarak antara kereta dengan batu tu supaya saya tak melanggar lah. So dia akan bagi warning. So bunyi dia agak kuat, saya tak rendahkan bunyi tu So kalau lane departure warning saya dah rendahkan ke level 1 saja, so bunyi dia agak perlahan. Okay, pada masa ni dah nak sampai ke puncak. So anda pun dah nampak ada kabus-kabus dan gerimis lah masa ni. Dan suhu pada masa tu lebih kurang dalam 21 hingga 22 darjah Celsius. Anda nampak tadi ada carta yang menunjukkan banyak parking yang available dekat atas tu, menunjukkan bahawa tak ramai dekat atas ni So mungkin sebab sebab saya kata tadi timpak tak buka sepenuhnya So inilah dah sampai ke puncak. So agak tebal juga kabus hari tu, dan masa turun pun dia hujan lebat. So saya akan sambung dalam video yang kedua lah untuk turun pula dengan jalan yang agak licin, hujan sangat lebat dan sebenarnya pada masa yang sama tu ada juga tanah runtuh di tempat lain, tapi bukan di Genting Highland saya di Cameron Highlands. So saya terus menghala ke Grand Genting something like that. So untuk parking
Dan sebelum parking tu saya, of course saya bagi dia idle dalam 1-2 minit sebelum saya matikan enjin untuk berehat. Saya pergi ke tandas, saya beli air minum, dan tak lama lepas tu saya turun bawah semula. So parking di bahagian atas ni memang agak penuh. Kalau anda masuk ke bawah, banyak lagi kosong sebenarnya. Dia tak silap saya ada 5 level kot. Bawah tu banyak kosong. Atas ni memanglah of course orang nak yang paling atas sekali kan, supaya dapat rasa sejuk kan. So kat bawah tu banyak lagi kosong. Kalau anda tak jumpa parking kat atas, turunlah bawah. Baik, itu saja video untuk pada kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah saya juga menjawabnya. Mungkin ada maklumat yang saya tak sebut dalam membuat video ni, sebab saya secara santai saja komen video yang saya buat ni. So bagi anda yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Saya tengok dah 2,000 subscribers. Dan saya sebenarnya pun dah mula bekerja di office. Alhamdulillah abang saya pun membantu saya dalam mengendalikan channel ni, dan dia pun ada Aktiva kan, so dia banyak bantu saya tu shooting lah untuk ambil gambar konten. So insyaAllah jumpa lagi video yang seterusnya. InsyaAllah ada masa saya akan buat dan juga reply komen-komen anda. Hati-hati memandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.